Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua pelajar. Video kali ini saya akan tunjukkan kepada pelajar bagaimana nak memulakan modeling menggunakan Revit software. Pertama sekali kita kena klik dekat icon Revit ni klik pada icon Revit ni. Okey. Double klik untuk kita buka ataupun kita launch software Revit tersebut. Baik. So apabila dah buka, so paparan awal yang pelajar dapat lihat sekarang ni adalah paparan yang awal di dalam software Revit. So dekat sini kita nampak dia ada dua bahagian dalam software Revit ni. Bahagian yang pertama adalah bahagian project, okey, project menu, dan juga bahagian yang kedua adalah bahagian family menu. Okay. Pada bahagian project menu ni, okey, bahagian project menu digunakan untuk kita model projek bagi bangunan lah okey. Manakala untuk families, okey, family menu digunakan untuk kita modelkan components ataupun families di dalam Revit. Kalau pelajar perhatikan di sini pada project, okey, pada menu projects, dalam bahagian menu projects kita ada menu opens. Ada menu opens. Okay, kita ada menu new. Okay. Dan seterusnya kita ada template dia yang terdiri daripada template constructions, okay, template architect, template structure, dan juga template mechanical. Right? Baik, seterusnya untuk kita mula mereka bentuk sesebuah projek, okay. So kita mula dengan create new project lah. Klik pada menu new project ni. Okay, so dia akan keluar template sedemikian. Okay, akan keluar project template sedemikian. So dalam template ni kita boleh buat pilihan lah, sama ada kita nak menggunakan apa jenis template yang nak digunakan. So pilihan yang kita ada dekat sini ada 4 jenis template seperti yang kita bincangkan tadi. Okay. Dan juga kita boleh pilih template yang selain daripada 4 tu dengan kita klik pada button browse ni pada button browse ni. Kita boleh klik ni. Okay, klik pada button browse tersebut. Baik. So saya akan tunjukkan contoh. Let's say saya nak guna template default metric. So dalam modul ini kita akan gunakan template default metric. So saya klik button browse untuk buka template folder di dalam library. So saya akan pilih default metric punya template. So yang ni saya akan pilih yang ni. Saya boleh double klik pada template ni ataupun saya klik template dan saya akan klik button open ni. Klik button open tersebut. Okay. So saya klik dan kita tengok kat sini kita dah select bagi template file tu kita dah select template metric. Dan kemudian diingatkan pada pelajar untuk check sama ada new project yang kita nak create ni adalah dalam selection project, bukan selection project template. Kita nak memodel project So seterusnya saya klik button OK ni.
So paparan yang kita nampak sekarang ni adalah paparan bagi template default matrix project. So file ni saya belum save lagi, tak renamekan nama lagi. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, okay, project kita namanya project 1, okay, floor plan level 1. Alright, itu kita punya name. So apabila kita save as, kita rename dia, so dia akan tukarlah nama ni. Okay, baik. Kemudian pelajar, kita lihat apa yang kita nak ada nampak kat sini. Dia ada okay, sini adalah quick access toolbar. Quick access toolbar. Right, quick access toolbar. So kita ada menu untuk open, save, print dan juga beberapa lagi menu lah untuk kita gunakan nanti. Kemudian kita nampak apa lagi, kita ada dipanggil menu yang dinamakan sebagai ribbon tab. Ini di bahagian menu ribbon tab. Seperti yang saya highlight ni, ini adalah menu bagi ribbon tab yang terdiri daripada file, architect, structure, style, system, insert, annotate, analyze, missing, insight, collaborate, view, manage, add in and modify. Itu adalah ribbon tab menu kita. Baik. Kemudian kita ada satu bar lagi, satu menu lagi yang kat sini. So setakat ni belum tunjuk lagi. Ini adalah option bar. So ini adalah menu bagi option bar. So apabila kita select sesuatu, so kat sini option bar ni akan appear lah untuk kita buat setting dan juga selections. Kemudian di sebelah kanan window saya ada properties. Kita ada properties palette. So property palettes ni akan diguna pakai apabila kita membuat selection bagi item atau komponen. So properties ni akan menunjukkan ciri-ciri ataupun components tadilah yang kita pilih tadi. Right. Dan di sebelah kanan saya, kanan window ni, kita ada project browse. Right. So project browse. So dalam project browse ni dia ada menu bagi floor plan, ceiling plan, elevations, legends, schedule and quantities, sheet, families, group dan juga link. Project browser ni dia akan bergantung kepada template yang kita pilih. Lain template, so project browser juga akan menunjukkan menu yang berbeza lah. Kemudian di bahagian bawah ni, kalau pelajar dapat nampak kat sini, so kita ada view control bar. So menu view control bar ni digunakan untuk digunakan untuk kita control kita punya project view. So kita boleh guna untuk control dari segi scale. Untuk scale, dan kita control dari detail level of model dan juga visual style. Dan yang terakhir sekali kita ada kat sini, kita ada canvas ataupun drawing area. Kat ruang inilah kita akan guna untuk kita memulakan kerja-kerja modeling bagi projek. Pelajar sekalian,
Seterusnya saya akan tunjukkan detail bagi menu ribbon tab yang ada di dalam software Revit ni. Okey. Apa yang saya masukkan kat sini adalah menu pada bahagian ni lah, file, architecture, structure, steel system ni kita akan tengok secara lebih detail. Okey. Okey, saya mulakan dengan yang pertama, iaitu file ribbon tab, ribbon tab file. So bila kita klik ribbon tab file ni, so apa menu yang ada kat sini? So kita ada terdiri daripada new, untuk kita set up new project ataupun families. Kemudian kita ada open, untuk kita open a project or family yang ada. And then menu save, untuk save kita punya project. Save as a project or family or template. Dan kita ada menu untuk kita export project, dan juga menu untuk print, dan akhir sekali menu untuk close. Kemudian ribbon tab yang kedua, iaitu ribbon tab bagi architecture. So untuk projek architecture, so menggunakan ribbon tab architecture. So dalam ribbon tab architecture ni kita ada ribbon panel. Ribbon panel iaitu building, ribbon panel circulation, ribbon panel model, ribbon panel room and area, ribbon panel bagi opening, ribbon panel datum, dan juga ribbon panel work plane. So bagi asasnya di dalam modul ini, so pertama sekali bila kita buka projek architecture, so langkah awal biasanya kita akan mulakan dengan ribbon tab datum ni lah, untuk kita create grid line. Grid line, dan juga untuk kita create grid line dan juga level lah, kita create level. Baik. Kemudian bagi komponen-komponen seperti wall, door, window, dan ada components, column, roof, ceiling, floor. Ini akan kita guna apabila kita nak model projek dalam architecture nanti. Baik, seterusnya saya akan tunjukkan ribbon tab bagi structure. So kita klik pada ribbon tab structure ni. Klik. So untuk ribbon tab structure digunakan untuk kita model project structure. Contoh kita nak model structure bagi bangunan, so kita akan guna ribbon tab structure ni. So apa yang ada dalam ribbon tab structure, kita ada ribbon panel structure, ribbon panel structure, connections, foundation, reinforcement, model, opening, datum, dan juga work plane. So ini menu yang ada untuk kita laksanakan atau kita modelkan model bagi project structure. Seterusnya saya jump terus ke ribbon tab system. So di dalam modul ini kita akan pelajar akan lalui modeling bagi architecture, structure, dan juga system. So kita terus kepada ribbon tab system, klik dekat ribbon tab system tu. So di dalam ribbon tab system ni kita akan select apabila kita nak memodelkan projek bagi MEP, iaitu MEP projek MEP,
Apa itu MEP? Mechanical, M for mechanical, E for electrical, dan P for plumbing. Baik. So di dalam ribbon tab system terdapat menu ataupun ribbon panel bagi HVAC. HVAC untuk model bagi komponen aircon. Kemudian kita ada ribbon tab fabrications, ribbon panel P&ID collaboration, ribbon panel mechanical, ribbon panel bagi untuk model plumbing. Kemudian kita ada ribbon panel bagi modeling untuk electrical. So ini kita ada ribbon panel modeling bagi electrical. Dan kita ada ribbon panel untuk model dan juga ribbon panel bagi work plane. Baik. Seterusnya kita lihat pada ribbon tab insert. Apa menu yang ada di sini? Kalau lihat kat sini kita ada untuk kita gunakan apabila kita nak buat kerja sama ada kita nak import link ataupun kita nak import another file ke dalam project Revit kita. Sebagai contohnya kat sini kita ada ribbon panel link. So kita boleh link sama ada link Revit file, kita boleh link daripada another file, another software file yang kita convert kepada IFC format. Ataupun kita boleh link file daripada CAD file. Alright. Dan kita tengok pada ribbon panel import. So kita boleh import file daripada AutoCAD ataupun file yang kita telah setkan dia sebagai GBXML file. Seterusnya kita lihat pada ribbon tab annotate. So di dalam ribbon tab annotate biasanya kita akan guna untuk kita buat detailing pada model projek kita. So detailing apa yang kita boleh buat? Yang pertama kita boleh guna untuk detailing bagi dimensions. So kita guna ribbon panel dimension. So kat sini pelajar boleh guna untuk modelkan detailing bagi projek kita untuk dimensions. Kemudian kita ada ribbon panel bagi detail. So kat sini kita boleh guna untuk kita draw line seperti dalam AutoCAD, ataupun kita boleh guna untuk kita buat hatching komponen, hatching area dan sebagainya. Alright. Seterusnya kita ada ribbon tab bagi teks untuk kita buat editing ataupun kita nak type teks pada dalam model kita. Dan kita ada detailing yang kita boleh buat adalah untuk tagging. So komponen-komponen yang tertentu yang kita nak buat tagging, so kita boleh gunakan di dalam ribbon panel text ni. Baik, seterusnya kita pergi kepada analyze, ribbon tab analyze. So kat sini diguna untuk proses analyze model kita lah, yang sedang kita design. Baik, kemudian kita lihat seterusnya ribbon tab missing and sight.
So biasanya dalam model ni kita akan ajar pelajar untuk digunakan untuk kita design ataupun kita modelkan site ataupun topo surface kita. Okay. Kita nak create kita punya site ataupun topo surface kita. Baik. Seterusnya ribbon tab collaboration. So kat sini dalam ribbon tab ni ada menu untuk collaboration. Contohnya pelajar nak communicate antara satu PC ke satu PC, ataupun kita nak ambil model sedia ada tu di dalam, sama ada di share dalam cloud ataupun dalam server. So kita guna ribbon tab ni lah, collaboration. Right. Dan seterusnya di dalam ribbon tab view, ini diguna untuk editing dan juga kita buat view pada model projek yang kita modeling tu. So sebagai contohnya, kita guna di dalam ribbon tab view ni, kita boleh guna untuk create 3D model, 3D view, dan kita boleh create a section view. Okay. Sometimes kita akan guna untuk buat call out untuk detailing komponen ataupun part yang tertentu. Okay. Dan kita ada plan view untuk kita buat view pada pandangan plan, dan juga view dari segi elevations. Seterusnya kita ada ribbon tab manage. So kat sini biasanya kita akan guna untuk kita buat setting lah, setting pada projek kita. Setting yang boleh kita laksanakan, contohnya kita boleh buat setting dari segi unit. Kat sini setting unit bagi projek kita, ataupun kita boleh setting dari segi projek location lah. Kita boleh masukkan koordinat pada projek kita, sama ada koordinat tersebut kita boleh refer kepada true NOS ataupun project NOS. Baik, kemudian kita ada ribbon tab add-in. Ini untuk kita add-in kan software-software yang berkaitan yang boleh kita add pada software Revit ni. Dan juga kita ada ribbon tab bagi modify, untuk kita buat modify kita punya projek lah. Biasa kita akan guna, contohnya kita nak copy komponen, nak move komponen, kita ada boleh buat copy, move, kita boleh rotate komponen kita, seperti kita buat kerja-kerja drafting di dalam AutoCAD. Sama juga function kita boleh buat trim, kita boleh buat offset. So dekat sini lah, dekat dalam ribbon tab modify ni kita boleh. Okay. So saya harap pelajar dapat faham sedikit sebanyak berkenaan dengan interface awal pada Revit software ni. Dan saya juga nak bagi tips sikit untuk pelajar sebelum kita memulakan sesebuah projek. Okay. So kita kena rename lah, sepatutnya kita kena save file ni, ataupun renamekan file kita mengikut file name yang sesuai. Okay. Dan juga beberapa setting lah. Contohnya kat sini saya nak rename, nak tukar file tadi. Okay, saya pergi kat file, saya akan pilih save as. Okay, save as, dan saya ingatkan pelajar untuk sentiasa select project. Okay, yang kita nak pilih adalah project. Kerana kebanyakannya pelajar dia tersilap, dia akan save as template. Ini selalu isu yang selalu timbul. Kita tak nak yang ini, tak nak yang ini. So template ni saya tak nak. Kita save as sebagai project. Okay, save as project. Okay, saya ulang semula. Save as project. Okay, so kat sini kita boleh tukarlah nama. Let's say
saya letak nama project architecture sebab kita nak memodelkan project architect so saya renamekan dia sebagai architecture project. Okey, kemudian ada satu perkara yang penting juga yang kita kena highlight, iaitu kita kena buat sedikit setting kat sini kat sini. Okey, kita buat sikit setting kat situ. Saya klik button option. Okey, so save as option, setiap kali setiap lebih kurang dalam 5 minit Revit dia akan auto save untuk kita. Jadi kat sini dalam default setting, maknanya kita ada backup sebanyak 20 file, backup file sepanjang kita buat tu dia akan buat backup sebanyak 20 file. File yang 21 nanti dia akan delete lah. Okay, so kat sini tujuannya apa yang saya nak maksudkan kat sini adalah kita nak setkan supaya at least kita letak dia sebagai 3 file backup, tak terlalu banyak, supaya file ataupun komputer kita ni tak terlalu berat. So kita setkan dia sebagai 3 je maximum backup file. Okay, so apabila dah save, dah ok, setting kita dah buat, make sure dia project file RVT, ni masuk project file RVT. ok, dan kita save. ok, so kita lihat kat sini file saya dah tukar kepada architecture. Alright. ok, so setting kita dah buat, so pelajar dah boleh mula untuk modelkan projek. Boleh mulakan kerja-kerja untuk modelkan projek. So itu saja untuk pengenalan interface bagi software Revit ni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.